Kalau kamu pikir yang politik ini hanyalah tentang janji dan senyum putih, maka kamu bakal terkejut apabila mendengar kisah ataupun isu ini. Isu Sabah Forest Industries yang dulu menjadi harapan generasi Sipitang tetapi diserahkan macam kad lama kepada kroni dan juga syarikat luar. Kamu tahukah apa yang jadi? Mari kita tengok, mari kita dengar ulasan ini sampai habis sebab ini bukanlah sekadar cerita tetapi ia adalah satu pengkhianatan yang penuh dengan kontroversi. Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Bayangkan satu hari kamu tinggal di Sipitang, mengambil wuduk lalu ke sawah ataupun kawasan perumahan dan tiba-tiba sahaja syarikat Sabah Forest Industry ataupun yang dikenali sebagai SFI yang selama ini memberikan kerja, pendapatan, mungkin juga harapan untuk anak-anak kamu hanyalah tinggal sejarah. SFI yang asalnya sebuah raksasa industri dalam sektor pulpa dan kertas yang sepatutnya menjadi pemangkin ekonomi Sabah telah muflis. Dan sejak itu terbentuklah jurang kegagalan dan penganiayaan terhadap rakyat biasa. Betul, SFI sudah musnah kerana pengurusan kewangan yang lemah dan kerajaan terbuai dengan salah urus. Dan juga sampai Mahkamah Tinggi, perintah syarikat dibubarkan selepas gagal membayar hutang 2.7 juta ringgit pada kontraktor. Itu bukan sekadar duit. Itu adalah refleksi bagaimana satu entiti besar boleh runtuh atas belakang sistem yang rapuh. Kerajaan negeri cuba mengambil alih tanah SFI secara paksa melalui proses pengambilan compulsory acquisition, tetapi syarikat penerima pengurusan, receiver and manager, melawan di mahkamah dan mahkamah rayuan kemudiannya memberi stay. Bererti kerajaan Sabah tidak boleh gerak tanah itu dulu sebelum keputusan judicial review selesai. Jadi, kroni dan syarikat luar yang dipercayai rapat dengan kerajaan, itulah yang dapat manfaat. Jika tanah itu dikembalikan kepada rakyat Sipitang dengan saiz sekitar 15 ekar setiap isi rumah, mungkin beribu keluarga boleh membina rumah ataupun tanam tanaman supaya masa depan anak-anak mereka terbela. Tetapi apa yang GRS buat? Mereka hanya tengok sambil duduk. Hasilnya lebih kurang 200,088 ekar tanah, saiz yang jauh lebih besar daripada Kuala Lumpur, telah diambil alih oleh entiti luar begitu sahaja. Itu bukan sahaja hilang tanah, tetapi juga hilang kebebasan ekonomi, bahkan generasi Sabah akan rugi. Bayangkan kesedihan 600 keluarga yang masih duduk di kuartus SFI dahulu. Tiba-tiba mendapat notis untuk pindah rumah dalam masa 30 hari. Rumah, motel, bungalow, bahkan airport dalam kawasan itu pun turut terkena. Mereka ditinggalkan tanpa air, tanpa elektrik sejak 2023, malah lebih lama dari itu. Mereka juga menggunakan generator tepi sawah, menggunakan air hujan, hidup seperti orang lama. Warisan dan komuniti telah mendesak kerajaan untuk membantu, tetapi responnya layu. Dan kemudian tiba-tiba pula muncul pula tuntutan kewangan 1.41 bilion ringgit oleh SFI, membabitkan dakwaan misfeasance ataupun penyelewengan dalam jawatan awam. Kerajaan secara rasmi menafikan tuduhan itu, menganggap ia sebagai frivolous and vexatious, tuduhan yang tidak berasas. Tetapi kritikan datang dari kelompok seperti Warisan dan juga Sarawak Report yang mendedahkan lagi elemen luar biasa, yaitu tanah SFI diserahkan kepada syarikat bermula dengan Pelangi Prestasi milik Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Selepas itu perlesenan balak pula diberikan kepada siapa? Rupanya entiti berpusing yang semua dikaitkan dengan kroni-kroni yang tersuai. Kemudian betul-betul tragik.
Bekas pekerja yang diberikan pekerjaan sementara melalui skim penanaman semula telah mencatatkan seramai 300 orang kembali bekerja. Tetapi penghentian kerja berlaku semula pada Disember tahun 2024 akibat sengketa undang-undang antara Grant Thornton dan Kerajaan Sabah. Sekali lagi, harapan untuk kestabilan kilang, mereka dibiarkan tergantung tanpa upah, tanpa EPF, tanpa elektrik, tanpa air. Ada yang memanggil SFI bukan hanya syarikat tetapi ia adalah nadi Sipitang. Tetapi sekarang siapa yang mahu tolong mereka? Dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah pada tahun 2025, kerajaan akhirnya mengumumkan penamatan perjanjian SFI. Tanah seluas 12.348 hektar diambil dari SFI dan diberikan kepada Yayasan Sabah. Konsesi selebihnya diserahkan mengikut skim SFMLA dengan Kerajaan Sabah ada equity 15% melalui CMI dan juga Yayasan Sabah. Jadi secara rasmi, tanah itu sudah menjadi milik kerajaan. Tetapi siapa yang benar-benar bermanfaat? Pekerja dan masyarakat tempatan masih lagi tergantung, sedangkan kroni mungkin sudah di depan pintu. Penduduk kampung di Sipitang, Tenom, Kemabong merintih. Tanah warisan nenek moyang mereka tergadai dalam konsesi SFI. Ada kampung sejak tahun 1950-an lagi ditindih oleh persengketaan tanah. Dan ini adalah soal tanah leluhur, bukan sekadar ekonomi semata-mata. Kesimpulannya, inilah kisah politik pembangunan yang sepatutnya membina harapan, tetapi telah menjadi bahan bakar kontroversi. SFI pernah cemerlang, tetapi kini telah menjadi simbol pengkhianatan. Equity negeri lenyap, pekerja melarat, tanah hilang ke tangan syarikat luar ataupun kroni. GRS datang mohon undi, tetapi pertanyaan penting. Adakah ini kerajaan yang layak untuk diberi mandat lagi bila komuniti di belakang mereka masih mereka tinggalkan? Jadi kawan-kawan, saya ingin tanya beberapa soalan yang perlu kita fikir, yang kita perlu ulas dan jawab. Coba untuk jawab. Apakah sebenar-benarnya motif di sebalik kejatuhan SFI? Adakah ini satu proyek politik? Tanah dan lesen dimanipulasi untuk mengalirkan kepada sekumpulan elit yang berkuasa, sedangkan rakyat yang memerlukan dibiarkan merana. Kenapa kerajaan ingin mengambil alih tanah rakyat yang sudah lama wujud di kampung mereka, tetapi tidak pula memulangkan tanah itu sebagai solusi kepada masyarakat? Seterusnya, adakah keseluruhan proses pengambil alihan tanah SFI ini benar-benar dibuat atas kepentingan awam seperti yang didakwa, tetapi hasilnya cuma jadi jagaan rakyat dan entiti berkepentingan dan bukan rakyat? Umpamanya pelangi prestasi dapat perjanjian 1,2 bilion ringgit. Kemudian kerajaan dapat semula tanah luas tetapi tidak memberikan manfaat kepada bekas-bekas pekerja. Rakyat biasa yang menanggung sengsara. Oleh itu, adakah itu satu pengkhianatan yang besar? Kenapakah pada saat bekas pekerja hidup tanpa air dan elektrik, gaji tertunggak, EPF belum dibayar, kerajaan yang sama yang mengambil tanah itu bertindak seolah-olah mereka ini tidak ada tanggung jawab? Adakah ini lupa ataupun disengajakan? Semua ini menjadi bahan perbualan yang hangat. Rakyat mahukan jawaban dan yang paling penting, satu tindakan. Baiklah kawan-kawan, kalau kamu rasa ini isu ataupun cerita politik ini sesuatu yang klise, tunggu dulu. Inilah kisah yang akan membuat kamu berpikir dua kali sebelum memberikan undi. Ini bukan sekadar tentang sebuah syarikat yang muflis, tetapi ini adalah tentang nasib generasi Sabah, tentang tanah nenek moyang, dan tentang siapa yang untung masa rakyat menderita.
Kalau kamu ingin tahu apa yang terjadi seterusnya, stay tune dan share video ini. Pastikan Anda semua tuntut keadilan untuk rakyat Sipitang. Jangan biarkan bisikan ini hilang di telan masa. Kita jumpa lagi di dalam video ulasan yang seterusnya yang akan kami bongkar yang lebih banyak rahasia yang mungkin bukan semua orang tahu. Baiklah kawan-kawan, salam sejahtera semua, salam perjuangan dan salam reformasi. Sekian sahaja, terima kasih. Jumpa lagi semua.